Assalamualaikum dan salam suratku sayang, Buletin UKAS edisi malam 12 September 2021. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB yang sepatutnya siap pada September 2021 telah dilanjutkan setahun lagi disebabkan pembatalan rakan pelaksana projek PDP oleh Pakatan Harapan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan wabak pandemik COVID-19 serta masalah berkaitan bahan binaan. Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu penganjuran sesi libat urus prestasi pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Work Package Contract bersama pihak perunding, kontraktor dan JKR Sarawak dan KKR adalah untuk mencari jalan penyelesaian kepada setiap permasalahan dalam memastikan projek ini dapat disiapkan. Saya sendiri secara personal dan malahan berbincang dengan JKR Sarawak secara pengamatan pada masa ini. Berdasarkan tuntutan bayaran yang dibuat oleh kontraktor, kita melihat bahawa untuk menyiapkan projek ini dalam bulan September 2021 adalah satu cabaran yang agak besar oleh kontraktor. Sebab itu kita berbincang mencari jalan bagaimana pertama sekali untuk pastikan bahawa mereka dapat menyiapkan dalam tempoh September 2022. Kalau tak dapat, apakah tarikh yang lebih menasabah untuk mereka dapat siap. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mendengar taklimat dan mengadakan tinjauan di Jambatan Sungai Arif ke Simpang Airport Bintulu pada Sabtu. Sementara itu, mengulas mengenai aduan orang ramai berhubung dengan keadaan jalan raya sementara yang berlubang dan papan tanda kurang jelas, Datuk Seri Fadilah memberitahu beliau telah meminta kontraktor menubuhkan satu pasukan pemantauan atau peronda untuk menangani aduan tersebut bagi kemudahan orang ramai yang menggunakan jalan ini. Kita minta tadi supaya pihak kontraktor akan menubuhkan pemantau yang akan peronda lah yang akan memantau. Jangan tunggu aduan, mereka patut buat dulu. Itu yang kita minta dan komitmen. Dengan itu kita bersama JKR Sarawak dan juga PMC untuk memantau supaya perkara ini dapat diselesaikan. Yang kedua, tanda-tanda isyarat ataupun signages menunjukkan adanya diversion, adanya lencongan baru supaya mesti nampak jelas dan mudah dilihat oleh orang ramai supaya mereka tahu bahawa ada lencongan di hadapan. Ini mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. Di Asajaya, petugas Barisan Hadapan yang bertugas di Pos Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD Kampung Beliong Asajaya menerima sumbangan berupa bungkusan makanan menerusi program Terima Kasih Frontliners pada Sabtu. Simbolik penyerahan bakul makanan tersebut telah disampaikan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak seterusnya merakamkan penghargaan kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian semarahan yang berusaha memberi bantuan makanan untuk petugas Barisan Hadapan semasa melaksanakan kerja-kerja penguatkuasaan. Pada masa sama, beliau juga merakamkan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan di PKPD Kampung Beliong Asajaya yang bekerja keras dalam usaha mengekang dan membendung pandemik wabak COVID-19. Program Terima Kasih Frontliners anjuran UKAS ini bertujuan menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan. Di Miri, pemberian suntikan dos pertama vaksin COVID-19 dos bagi remaja yang berusia 16 hingga 17 tahun di Miri telah bermula pada Jumaat lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata vaksinasi diberikan mengikut jadual yang ditetapkan secara serentak di semua pusat pemberian vaksin PPV awam bahagian Miri. Selepas melakukan lawatan ke PPV awam di Dewan Eastwood dan Dewan Curtin University pada Jumaat, Datuk Lee berkata vaksinasi bagi sekolah di kawasan pedalaman akan dilakukan di klinik kesihatan yang telah ditentukan Pejabat Kesihatan bahagian Miri. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBB Miri berkata, suntikan vaksin COVID-19 turut diberikan kepada semua pelajar berumur 12 hingga 17 tahun yang berkomorbid yang akan diberikan di Hospital Miri mengikut janji temu yang ditetapkan. Beliau menambah, bagi remaja berumur 16 hingga 17 tahun yang tidak bersekolah dan pelajar-pelajar dari bahagian lain yang berada di Miri ketika ini, mereka boleh mendapatkan vaksinasi secara walk-in di mana-mana PPV awam yang berhampiran kecuali di kawasan pedalaman. Sementara itu, salah seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Miri, Nur Anisha Fahana Muhyiddin ketika ditemui berkata, beliau menyatakan kelegaannya dan syukur telah diberikan suntikan vaksin COVID-19. Selepas divaksin, saya merasa lega sebab lebih selamat dan
dapat elak daripada COVID. Dan bersyukur sebab lepas vaksin ni dapat pergi sekolah balik. Manakala bagi Nuratika Noh yang juga pelajar SMK Agama Miri memberitahu beliau tidak mempunyai sebarang kesan sampingan dan tidak sabar untuk mendapatkan dos kedua pula. Hari ini saya dapat vaksin pertama, dos Pfizer. Setakat ini saya tak ada rasa kesan sampingan, semua okey saja. Perjalanan untuk ambil vaksin sangat lancar. Semua orang yang tolong di sini sangat baik. Saya tak sabar untuk datang ambil dos kedua pula. Selain itu, bagi salah seorang pelajar SMK Chonghua, Nashvin Singh Sidhu berkata, sepanjang proses vaksinasi, kaki tangan di PPV Eastwood Valley memberi layanan yang baik di mana aliran pendaftaran bersistematik dan teratur. And today is my first dose of the Pfizer vaccine. The staff here are really friendly. We came by, we lined up at the start of the lobby in Eastwood Hotel, Miri. And then they asked for we had to queue up, we had to give our IC. And then there were multiple forms where you had to sit down, sign multiple forms like this. The parents had to sign this Borang Akuan form. And after taking the first jab, I feel very well. I feel like the community should step front and take the vaccine because there's no side effects. I feel well, as I said. There's a slight pain in the vaccination jab here on my left-hand side, but that's normal. And I think that everyone else should come up and step front, take the Pfizer vaccine because we should fight the COVID virus once and for all. Laporan selanjutnya. Sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini harus dihayati oleh semua masyarakat bagi mengenang pengorbanan pejuang tanah air dalam merealisasikan pembentukan negara ini satu ketika dahulu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Yusip Nashbalo, ramai prajurit negara termasuk dari Sarawak dan Sabah telah terkorban demi menghalang penentakan anggota komunis yang menolak penubuhan Malaysia. Juga tidak terkecuali Parti Komunis Melaya, PKM, juga mengancam penubuhan Malaysia di Semenanjung, Parti Komunis Melaya. Dan ini juga memerlukan tenaga dan usaha perjuangan kita, anggota keselamatan kita berperang di Semenanjung menentang PKM, Parti Komunis Melaya. Dan ramai juga askar kita yang berasal daripada Sabah dan Sarawak ada yang terkorban demi mempertahankan Malaysia. Beliau berucap demikian sempena program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan yang diadakan di Balai Raya Kampung Judan pada Sabtu. Katanya, Kerajaan Sarawak akan terus mempertahankan hak-hak Sarawak yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 melalui rundingan untuk mengekalkan semangat setiakawan. Manakala di Selangau, masyarakat diajak untuk melihat dari sudut positif sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terutamanya dari segi wujudnya pembangunan dan kemakmuran. Menurut Pegawai Daerah Selangau, Inting Nyami, golongan muda khususnya perlu menghayati perjuangan pemimpin terdahulu berdepan pelbagai kesukaran demi membawa keharmonian di negara ini. Sepatut Hari Kemerdekaan atau Hari Kebesaran atau Hari Malaysia itu daripada tua dari sudut positif. Daripada tua dari sudut ke mai pengantar pemujuan negara kita. Lalu daripada kita menghayati mengenang para pejuang tua, para pemimpin tua terdahulu yang berjuang berhabis-habisan, merancang menemukan nujah macam-macam mutai keputusan. Bercakap dalam program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan yang dianjurkan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Selangau pada Sabtu, beliau menambah daerah Selangau turut menikmati pelbagai pembangunan hasil daripada usaha pemimpin terdahulu. Beliau menyuruh rakyat dan generasi muda agar terus bersatu padu dan mengekalkan keharmonian tanpa mengira bangsa dan agama. Program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan itu turut dimeriahkan dengan kehadiran bekas anggota keselamatan dan juga ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK. Seterusnya, rombongan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Cawangan Matu Daro Serdeng bersama Persatuan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Daro telah memberi sumbangan kepada pesara-pesara ATM sekitar Daro, Matu dan Pulau Bruit yang menghidap sakit kronik pada Sabtu.
Program anjuran UKAS Daro dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Matu Daro itu bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan bekas anggota tentera sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Menurut Pegawai Anggota Tentera Bersara Hamran Badong, beliau telah berkhidmat dalam ATM selama 21 tahun sejak tahun 1976 sehingga tamat perkhidmatan pada tahun 1998. Menceritakan pengalamannya sepanjang beliau bertugas sebagai pegawai waran, banyak liku dan cabaran dalam perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Jadi, saya mengharapkan agar generasi muda ni perlu ingat sejarah-sejarah yang lampau yang membawakan kita sehingga ke masa kini, iaitu dalam situasi orang kata dalam semua serba ada lah, baik di segi pembangunan dan seterusnya. Dan saya percaya, ingatlah sejarah-sejarah yang lama supaya kita boleh mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan orang dulu sebelum kita, yang mana bersusah payah dalam memperjuangkan negara kita agar kita dalam merdeka dalam Malaysia ini. Mengulas lanjut, beliau berasa terharu dan dihargai apabila adanya program seperti ini dan bersyukur di atas sumbangan yang diterima sekaligus dapat meringankan sedikit beban ahli-ahli persatuan dalam menghadapi situasi sukar akibat pandemik COVID-19. Dalam pada itu, rombongan bergerak ke 20 buah rumah penerima di sekitar daerah Daro Matu dan Pulau Bruit dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan dan berjalan lancar dengan kerjasama baik daripada KMKK dan Persatuan Veteran ATM Matu Daro Serdang. Di Lundu, seramai 581 orang pelajar telah mendapatkan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 pada hari pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk remaja di Pusat Pemberian Vaksin PPV Lundu pada Sabtu. Berdasarkan jadual vaksinasi yang telah dikeluarkan Pejabat Kesihatan Daerah Lundu, hanya pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu sahaja yang diarahkan untuk hadir ke PPV Lundu. Bagaimanapun, sebilangan besar pelajar yang layak untuk divaksin tidak dapat hadir memandangkan kampung masing-masing masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Sementara itu, pelajar SMK Senibong juga telah diarahkan untuk hadir bagi mendapatkan vaksin COVID-19 mereka. Difahamkan bagi pelajar SMK Lundu dan SMK Senibong yang belum divaksin akan menerima vaksin pada Ahad bersama pelajar dari SMK Sematan. Sementara itu, bagi pelajar SMK Lundu, Nur Rashikin Abdullah dan Muhammad Alif Aminur Rashid Poniman, ketika ditemui berkata mereka berasa sangat gembira dan lega setelah menerima vaksin COVID-19. Malah mereka juga menggalakkan individu yang masih belum mendapatkan vaksin COVID-19 untuk segera mendapatkannya demi kesihatan diri masing-masing. Nama saya Nur Rashikin dari SMK Lundu dan saya telah mendapatkan vaksin dos pertama. Saya berasa gembira kerana telah mendapatkan dos pertama. Dan bagi sesiapa yang belum mendapatkan vaksin, saya menyeru agar anda semua mendapatkan vaksin kerana ianya tidak sakit dan untuk kepentingan anda semua. Terima kasih. Saya Muhammad Alif Aminur Rashid Poniman dari sekolah SMK Lundu dan saya telah pun melengkapkan satu dos vaksin dan saya sangat gembira. Jadi saya menyeru kepada sesiapa yang belum vaksin, segeralah untuk menerima vaksin anda. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.